Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Okay, selawat Anwar. Allahumma salli silap saya silap lagu. Subhanallah subhanallah. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadanil Mukhtar wa alihil athhar
وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والدرياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Larat lagi ke? Larat lagi guys, nasab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Tuklah habis surah ke? Allahumma salli alaihi wasallam. Wa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Firin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Sekali lagi nak? Boleh? Kalau tak ada baris tu boleh baris. Ada baris tak? Huwa ni, saya sebut huwa di situ tak ada. Huwa ni dialah penghulu kami. Huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Firin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Kita akan jumpa 10 sahabat ni bila baca salasilah, jumpa dengan salasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam minggu lepas kita jumpa salasilah siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertemu kat mana? Murrah. Bertemu dekat Murrah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Amma ba'du. Ya ibadallah. Syukur kita kepada Allah Ta'ala di atas nikmat yang telah pun Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Pagi ni kita kembali bertemu di dalam satu suasana majlis ilmu. Raudhatun min riyadil jannah, satu taman di antara taman-taman syurga. Andai kita tak terpilih untuk masuk ke syurga Allah, maka saksikanlah ya Allah hari ini kami dijemput untuk menghadiri syurga-syurga dunia, yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, jikalau kamu masuk satu-satu tempat untuk bersolat, kamu jumpa ada taman syurga, singgahlah di sana. Kerana sesungguhnya anak-anak bidadari dan para malaikat akan mencari kamu di mahsyar nanti untuk dijemput ke jannatul, ke Raudhatul Jannah. Ini taman syurga Allah yang hakiki. Mudah-mudahan kalau kita di antara orang yang pernah singgah, pernah masuk mana-mana majlis ilmu, para malaikat akan cari di mahsyar nanti. Dia ni pernah hadir, dia ni pernah hadir. Nah, jadi akan diseru. Kalau tak dapat duduk dalam syurga, dapat duduk dalam taman pun jadilah. Awak pula tak mau no. Kalau dah taman tu memang dalam syurga lah no. InsyaAllah Ta'ala, ini lafaz orang yang tawaduk, minta nak duduk di dalam taman, minta nak duduk di tepi pintu, kan? Allah itu maha kaya, maha pengasih, lagi maha penyayang. Tidak ada antara dua, syurga dan neraka. Melainkan kalau ke neraka, neraka lah. Kalau ke syurga lah. Tak ada duduk tengah-tengah. Nah, tak ada yang duduk tengah-tengah. Tak apalah, aku tak mahu pergi mana. Syurga pun tak mahu, neraka pun tak mahu. So, neraka aku tak tahan siksa, syurga aku rasa tak layak. Aku nak duduk tengah-tengah. Tengah tang mana, cek? Ada dua tu je, nah. Okay, baik, hari ini insyaAllah kita akan sambung pengajian kita, muzakarah kita berkenaan dengan sahabat pertama yang dijamin syurga, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Okey, adab orang belajar. Apabila mendengar nama-nama sahabat disebut, sambutlah dengan radhiyallahu an. Kalau dengar nama isteri baginda disebut, sambutlah dengan radhiyallahu anha. Jikalau dengar nama Nabi Muhammad disebut, maka sambutlah dengan sallallahu alaihi wasallam atau sallu alaihi atau sallu wasallam alaihi pun boleh. Itu tanda orang yang menuntut ilmu dalam beradab bila disebut nama para sahabat. Tetapi bila disebut nama imam-imam yang terkemudian, maka disebut rahimallahu ta'ala, Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, Imam Malik rahimallahu ta'ala, Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, itu di antara yang disebut adab orang belajar. Nah, sebut dengan pangkat mereka sekali. Sebenarnya mereka adalah di antara wali-wali Allah yang layak diberi gelaran sedemikian. Baik. Kisah kehidupan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah pun kita baca sedikit pada minggu yang lalu. InsyaAllah hari ini kita tengok nak muka surat 5. Muka surat 5, kehidupan awal Abu Bakar As-Siddiq. Okay. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling rapat sekali, dan salah silahnya adalah termasuk dalam Bani Taim, iaitu sab keturunan daripada Arab Quraisy. Nah, sab keturunan daripada Arab Quraisy ni suku sakat daripada Arab Quraisy, Bani Taim, bukan Bani Tamim, Bani Taim. Suku beliau ialah Bani Taim, sebahagian orang tersilap menyebutnya dengan gelaran Bani Tamimi, sedangkan At-Tamimi adalah daripada suku yang lain. Nah, yang mana dia bukan Bani Tamim, dia bukan pemuda Bani Tamim. Pemuda Bani Tamim yang lain. Kita tengok muka surat 6. Ini dia letak satu gambar rajah, iaitu jadual perbezaan di antara Bani Tamim dan Bani Taim. Kita boleh tengoklah. Nah, nasab keturunan dia, kalau Bani Tamim bersambung kepada Tamim bin Murrah bin Ad bin Tabakhan. Tapi kalau Bani Taim
bersambung kepada Taim bin Murrah. Bermakna Tamim dan Taim ni dua beradik. No? Dua beradik. Hampir, sebutan hampir sama. Tapi satu Taim, satu Tamim. Dan dia kata, kawasan kediaman pada zaman Nabi, Bani Tamim duduk di Najat. Sementara Bani Taim duduk di Mekah. Contoh tokoh yang ada di dalam Bani Tamim, Amr bin Qais, yang merupakan seorang penyair Arab terbaik. Khabat bin Arad, saya cerita dah tentang Khabat bin Arad ni. Dan Waqi' bin Abdullah. Sementara Bani Taim, contoh yang terbilang adalah Abu Bakar. Jumlah pada zaman Nabi, dia pun minoriti, tak ramai. Nah, jumlah pada hari ini ramai dalam kalangan penguasa-penguasa Teluk berasal daripada suku ni. Nah, suku ni paling ramai sekarang ni. Yang mana pada zaman Nabi SAW dulu, Bani Taim ramai. Kemudian pada jumlah hari ni tak ramai daripada yang mendakwa daripada suku ni. Lah ni tak ramai, tak banyak. Kalau dulu Tamim tak ramai. Tapi lah ni Tamim semakin ramai. Sementara Taim dahulu ramai. Dan sekarang semakin berkurangan. Kita tengok. Di antara perkembangan Islam yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Islam ni lepas dia turun kepada baginda SAW, orang yang kedua yang telah pun memasyhurkan Islam ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walhal Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang masuk Islam dulu. Antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidatina Khadijah, Khadijah dahulu lah. Sebab Rasulullah lepas turun daripada Gua Hira, Rasulullah balik ke rumah tak jumpa siapa-siapa. Jumpa dengan Khadijah sahaja dulu. Jadi Khadijah antara orang yang pertama berimam dengan baginda SAW, berimam dan beriman. Imam ikutan, iman dilantik, perlantikan, kepercayaan. Okey. Dan kemudian apabila sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, bermulalah perkembangan dakwah Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Kita akan jumpa dia kata di sini dalam sejarah Islam mereka mula masuk Islam dikenali dengan sebutan As-Sabiqun Al-Awwalun. Digelar para sahabat yang 10 ini As-Sabiqun dan Awalun, para pendahulu yang memeluk Islam. Orang pertama yang menyambut dakwah Islam adalah isteri Nabi Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, kemudian diikuti oleh bekas hamba baginda Zaid bin Harithah Al-Syarahil Al-Kalbi. Okey, dia tulis nombor 2 kan. Bila tulis nombor 2 itu kita panggil nota kaki, dia tengok di bawah. Zaid ni dahulunya dia adalah seorang tawanan perang yang kemudian dijadikan hamba. Dia dibeli oleh Khadijah dan diserahkan kepada Rasulullah. Saya cerita minggu lepas tak silap saya. Rasulullah hadiah sebagai hadiah perkahwinan kepada Nabi SAW. Yang mana bila ayah dia dapat tahu kata dia ni jadi hamba kepada Khadijah dan Rasulullah, bapa dia pergi nak tebus. Dia kata ayah dan bapa saudaranya pernah datang untuk menebusnya, menjemputnya pulang kembali kepada kaumnya, namun begitu dia memilih untuk tinggal bersama-sama Rasulullah. Zaid kemudian diangkat menjadi anak berdasarkan aturan pengangkatan anak yang berlaku dalam zaman bangsa Arab pada ketika itu. Namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Setelah Islam datang, tradisi pengangkatan anak dilarang. Tak apa nak buat anak angkat, tak apa. Bin. Bin. Yang larang ni siapa? Allah, bukan Rasul yang larang. Allah melarang Rasulullah SAW meletakkan bin atau binti kepada nama bapa angkat. Okey, katalah hari ini, mungkin zaman dulu jahil, di kalangan orang kita yang jahil. Dia ambil anak angkat, dia letak nama tu. Budak ni, budak yang letak nama bapa angkat ni tak salah. Dia tak tahu apa. Bahkan hukum pun dia tak tahu. Bila mai dah tera-tera kita ni baru kita tahu. Nak buat macam mana? Kalau kata nak pergi tukar agak sukar. Hari ni agak sukar. Namun untuk sembang-sembang dengan kawan-kawan, letaklah. Kalau kata orang tanya kita abaklah. Nama kita sekian-sekian, Boh binti Abdullah. Atau binti Abdul Malik. Atau binti Abdul Rahman. Atau binti Abdul Rahim. Mungkin agak kekok daripada nama asal bapa angkat kita yang kita tumpang tu. Sebab
Benda ni tercatat di dalam surat beranak kan. Bila tercatat di surat beranak, lepas tu orang akan panggil. Panggilan ini akan dipanggil sampai di padang mahsyar. Akan dipanggil sampai di padang mahsyar. Allah akan tanya kita, tak sampai ke dekat hampa? Seruan ni tak sampai ke dekat hampa? Walhal dalam Al-Quran dah ketika mana Allah melarang Nabi SAW daripada meletakkan nama Zaid bin Muhammad pindah kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, dia ada bapa dia. Dan begitu juga kita yang mana yang kita kata hasil daripada kejahilan masa lampau, menyebabkan mungkin ibu bapa kita yang tak faham meletakkan nama dia nama kita berbinkan dia, sedangkan dia bukan bapa kita. Maka itu tak berdosa sebab jahil tak berdosa. Bila mai kepada zaman kita dah tahu, maka kita tukar sendiri. Tukar atas kertas. Kita tulis nama, tak payahlah bubuh nama bapa angkat, tapi tukar kepada, saya kata, 3 nama yang terbaik. Abdullah, Abdul Rahman ataupun Abdul Rahim. Atau pilihlah, Allah itu ada 99 nama. Cuma letak Abdul saja di depan. Nak bubuh nama Abdul Malik ke, Abdul Syafiq ke, Abdul Waqi' ke, Abdul Mudhar ke, Abdul Matin ke. Ikutlah. Ikut. Tetapi Allah sebut nama yang paling terbaik di dunia, Abdullah, Abdul Rahman dan Abdul Rahim. Jadi bolehlah. Ambillah letaklah. Dan mungkin kadang-kadang, mohon maaf, anak tak sah taraf. Bila anak tak sah taraf, tak payah bubuh binti. Terus letak nama dia, terus kepada nama Abdullah atau Abdul Rahman atau Abdul Rahim. Sebab apa? Kita tahu dulu orang tak berapa nak faham. Mungkin suasana hidup dulu susah, menyebabkan orang tak mengaji. Suasana dulu mana ada kuliah-kuliah macam ni Kalau pagi-pagi orang kira nak keluar pergi kerja cari makan. Orang nak cari rezeki. Mana ada orang keluar pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi ke dewan cari kuliah. Tak ada. Kan? Sebab tu dulu-dulu kita benda tu sampai tetapi tak banyak. Tu yang ada yang pakai tudung besar sapu tangan je kan. Dulu-dulu ustazah tak pakai tudung. Ingat saya lah. Masa sekolah rendah dulu. Dia pakai skan kat di belakang tu. Ada yang dia simpul masuk dalam tu saja. Tu kira ustazah tak kira dah lah tu. Jadi tu saya kata, bukan kata Islam tak sampai. Islam sampai cuma tak banyak. Bila tak banyak, kejahilan lah yang lebih berleluasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun kita pernah duduk pada zaman jahil tu, akhirnya Islam sampai kepada kita dengan menyeluruh. Cuma nak mengaji dengan tak mau mengaji ya. Nak belajar dengan tak mau belajar saja. Okey. Sudah cerita Zaid bin Harithah. Kenapa dia ditukar kembali? Kerana Allah tegur. Seterusnya, siapa dia? Seterusnya sepupu baginda iaitu Sayyidina Ali bin Abu Talib yang waktu itu masih kanak-kanak dan hidup dalam asuhan baginda. Saya cerita minggu lepas. Rasulullah ambil tolong bela kan. Sebab pak menakan dia ramai anak kan. Jadi dia pun ambil bela. Seorang sikit berbagi dengan pak-pak menakan yang lain kerana Abu Talib ni ramai anak. Kemudian bagilah. Rasulullah ambil lah Sayyidina Ali. Maka sebab tu Sayyidina Ali kanak-kanak pertama yang memeluk agama Islam, tak pernah sekalipun dia sujud kepada berhala. Maka dengan sebab itu dia terkenal dengan gelaran karamallah wajha. Dia tak terkenal dengan radhiyallahu anhu. Sebaliknya dia terkenal dengan karamallah wajha kerana sesungguhnya dia tak pernah sekalipun sujud, sembah, tunduk kepada mana-mana berhala. Dan sekalipun dia tak pernah deguk walaupun setitik daripada arak. Maka dengan sebab itu Nabi dengan penuh kasih sayang menggelarnya karam. Karam ni yang paling mulia. Yang Allah Ta'ala muliakan wajahnya sebab dia tak pernah buat kerja syirik. Dan kemudian serta sahabat terdekat baginda Abu Bakar As-Siddiq. Mereka memeluk Islam paling awal ketika bermulanya dakwah Islam. Paling awal. Selepas itu Abu Bakar rajin mendakwahi orang ramai yang untuk memeluk Islam.
Dia adalah orang yang murah hati, penyayang, lembut, berakhlak mulia dan gemar melakukan kebaikan. Dia merupakan tokoh terkenal di tengah kaumnya. Mereka sering mendatanginya dan menyukainya kerana dia mempunyai ilmu yang luas, perdagangan yang berjaya serta cara berinteraksi yang baik terhadap orang lain. Baik. Ini diceritakan di dalam syarah. Sebenarnya kitab ni dia ada syarah. Yang saya bawa ni syarah. Nah, kalau heran pasal apa kitab saya besar. Ini syarah daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Okay. Sebelum dia memeluk Islam, dia kan seorang pedagang. Dia berniaga di Syria, dia pergi Syria. Nah, bila dia sampai di Syria, dia sampai di Syria, dia pun duduk susun barang dagangan dia. Saya beritahu minggu lepas, dia berniaga apa? Baju, pakaian. Dia berniaga pakaian, sebarang jenis pakaian. Dialah di antara sahabat yang selalu bawa balik hadiah pakaian dekat Rasulullah. Tapi Rasulullah buat apa? Boleh tak kita nak hadiah kat kau ni, dia tak ada baju. Bila bagi saja kat Rasulullah, boleh tak aku nak panjangkan sedekahmu, kau ni tak ada baju. Sebenarnya Rasulullah tidak mahu terlalu banyak baju. Takut nak jawab apa di hadapan Allah nanti. Kita ni hampa bagi dah banyak mana pun aku tanggung lah. Aku tanggung. Lepas tu aku sumbat je. Berlama kan? So jawablah kau dah. Kemudian bila dia sampai di Syria ni, waktu dia tengah bubuh barang ni, seorang pendeta daripada keturunan Bani Azad. Pendeta ni kita kata, kalau kata zaman kita lah ni, kita panggil cendekiawan, orang bijak pandai, ahli kitab. Dia yang beramal dengan kitab Injil. Yang beramal. Injil ni Injil asli. Bila dia dapat kitab Injil tu, dia baca dan dia beramal. Kemudian dia beriman. Dia beriman dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang pada akhir zaman. Jadi dia tak kenal siapa dia Rasul tu. Yang ketika mana dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni di tempat, kita kata pasar lah. Dia nak pergi cari baju. Dia nak pergi cari baju. Bila sampai kat tempat, kita panggil meja lah, tempat dagangan Sayyidina Abu Bakar ni, dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, dia tanya Sayyidina Abu Bakar, pakaian mana yang terbaik? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, aku suka pakai putih. Dia suka pakai putih. Lepas tu dia perhati, tengok kepada Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu dia kata, Masak nak tengok tangan? Tengok tangan. Dia bukan telik tapak tangan, dia tengok belakang tangan. Lepas tu dia pandang pada rambut, dia pandang pada fizikal tubuh badan. Dia kata, boleh tak? Dia kata, masuk sat. Kita panggil di dalam rumah ibadah dia lah. Masuk sat dalam tu, dia kata, ada satu benda yang aku nak tengok, dia kata. Dia bawa masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke dalam rumah ibadah dia tu. Lepas tu dia kata, minta maaf. Dia kata, aku bukan nak buat apa, cuma nak tengok ada beberapa tanda. Kerana di dalam kitab Injil ada menceritakan akan lahirnya seorang Nabi, utusan Allah, menyambung dakwah yang dibawa oleh Isa alaihi salam. Yang mana Nabi itu akan ditemani oleh seorang laki-laki yang putih cerlah, kurus tinggi lampai, jari-jari dia tirus dan panjang. Dan padanya ada tanda tahi lalat di atas pusat dan di sebelah paha kanan dia ada satu tanda sebesar ibu jari. Dia kata, aku nak tengok boleh tak? Aku nak tengok boleh. Kalau kita ni orang tak kenal, masuk-masuk nak suruh selak baju, kan? Kalau kata doktor tak apa juga kan? Ni kalau duduk tak duduk, puan tak kenal nak suruh selak baju. Jadi Abu Bakar ni dia sebenarnya ni kali kedua lah dia jumpa dengan orang ni. Kali pertama dia jumpa dengan orang lain. Orang lain. Itu kata kat dia, itu pernah kata kat dia, aku di antara pendeta Yahudi. Kalau pendeta Nasrani dia ada Injil. Kalau pendeta Yahudi dia ada Taurat. Kena tahu apa beza pendeta Yahudi dan Nasrani? Kalau Nasrani dia ada Injil. Ini yang daripada kaum Azad ni dia adalah Nasrani. Yang pendeta Yahudi ni jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, dia kata,
hang akan jadi teman dia. Terus dia kata. Dia tak suruh selak baju, selak kain dia nak tengok. Tapi dia kata hang akan jadi teman dia. Dia akan datang, dia kata. Dan pasal apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq bermimpi satu cahaya yang terang benderang turun dari langit masuk ke badan dia. Dia tanya kepada pendeta Yahudi ni, apa maksud mimpi aku? Maka dia kata, hang akan jadi teman pada seorang Rasul. Tapi dia ni susah. Dia bukan senang. Bila jumpa dengan pendeta Nasrani ni, dia nak tengok tanda. Dia pun selak lah. Tengok memang ada satu tahi lalat di atas. Pusat dia ada satu tahi lalat. Dan kemudian di paha kanan dia ada satu tanda. Tanda tu warna perang. Perang dengan sebab Abu Bakar ni putih. Perang lah. Kalau kulit lagu kita mungkin dia jadi hitam. Bila orang putih ni kan, dia tak nampak hitam, nampak perang. Jadi, dia kata sesungguhnya, wahai pemuda, Bani Taim, kau akan menjadi peneman kepada seorang Rasul yang akan datang. Dia datang daripada suku Arab Quraisy. Jadi hang ni daripada suku mana? Dia hebatlah, dia kata aku daripada Bani Taim, suku Arab Quraisy. Tapi bukan hang, dia kata hang teman dia saja. Jaga dia baik-baik, dia pesan. Dia kata jaga dia baik-baik. Orang selalu nak bunuh dia. Orang selalu mengancam nyawa dia. Berpegang teguhlah dengan apa yang juga kata-katanya. Dia kata, dan jagalah dia di setiap perjalanan. Sama ada di hujung perjalanan atau di pertengahan jalan. Kerana sesungguhnya nyawa dia sentiasa diancam. Jaga dia baik-baik. Mungkin aku tak sempat berjumpa. Memang pendeta Nasrani ni, dia dah tua dah. Dia tak dan jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia mati. Dan disyarahkan oleh ulama-ulama salafus soleh, matinya pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani ini mati dalam keadaan beriman, sebab beriman dengan kedatangan Rasulullah SAW. Tak sempat berjumpa, tapi dia pun beriman dengan sebab Injil dan Taurat yang asli jatuh kepada tangan mereka. Itu yang kata lepas tu Sayyidina Abu Bakar pun baliklah Bila dia balik dengar cerita, bila dia beritahu dia Muhammad ni tiba-tiba mengaku jadi Rasul. Macam mana ni, yang nak percaya ke tidak? Dia kata betul. Betul. Terus dia kata betul. Dia pergi jumpa Rasulullah, tak banyak cerita. Rasulullah jumpa dia, Rasulullah cerita. Dan dia terus beriman tanpa banyak tanya. Rupanya dia dah dapat, kita panggil hint, daripada perjalanan dia. Dia bertemu dengan dua pendeta. Ini pendeta Yahudi dan Nasrani. Maka dengan akhlaknya yang begitu mulia, yang begitu hebat, dia terus beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kehebatan dia. Maka dia pun mendakwakan Islam kepada kaumnya yang mempercayainya. Iaitu mereka yang sering datang dan berinteraksi dengannya melalui dakwahnya. Berapa orang memeluk Islam? Kita tengok orang yang masuk Islam di tangan dia. Antaranya Uthman bin Affan. Siapa dia Uthman bin Affan ni? Khalifah ketiga. Khalifah ketiga. Masuk tak di antara 10 sahabat dia di syurga? Masuk. Kemudian Zubair bin Awam. Masuk tak? Masuk. Abdul Rahman bin Auf. Lelaki paling kaya di dunia. Masuk. Sa'ad bin Abi Waqqas. Pemanah baginda SAW. Masuk juga. Talha bin Ubaidillah. At-Taimi. Ya Allah, hebatnya. Ni kita kata saham daripada tangan Abu Bakar As-Siddiq melahirkan para sahabat yang memang dijamin syurga ketika hayat. Punya hebat dia. Sebab tu dia ni dengan penuh bersemangat menyebarkan dakwah Islamnya. Kita tengok macam mana terlalu cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi sepanjang hayat Nabi SAW tidak pernah mahu untuk berpisah dengan Rasulullah. Beliau begitu mengasihi Nabi SAW sehingga fikirannya hanya tertumpu kepada baginda. Sayang sungguh-sungguh, berpisah pun tak mau. Di antara ayat Al-Quran yang kita baca kemarin, salah seorang pemuda yang jumpa dengan Rasulullah yang kata balik pergi rumah. Padahal baru berpisah saja sembahyang subuh tadi. Balik pergi rumah, menghadap ke dinding menangis. Tanya isteri dia pasal apa ni. Aku teringat kat Rasulullah pergi balik. Itu yang di antara sahabat yang merayu kepada Nabi.
Ha? Katalah di akhirat nanti dia kata engkau akan dipilih ke syurga, tentu syurga tertinggi. Aku mungkin masuk ke syurga di atas jaminan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak ada artinya kenikmatan syurga kalau tak duduk denganmu, ya Rasulullah. Itu je kerana cinta nak. Ha. Kita tak kerana janji dapat masuk lah. No? Sebab tu yang kita kata duduk tepi pun tak apa. Kan? Dia dapat masuk. Dia kata dia tak mau masuk ke syurga kalau tak ada Nabi. Ha? Dan Rasulullah kata pada dia, dia orang kedua yang melangkah masuk dalam syurga. Ketika mana Nabi cerita di dalam satu hadis yang panjang, waktu lintas Siratul Mustaqim, Rasulullah orang pertama yang melintasi sirat. Ha? Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dia jadi seperti kilat, cup, hilang. Cahaya putih. Pokoknya yang tu Saidina Abu Bakar As-Siddiq melintasi sirat seperti kilat, warna cahaya putih. Kilat, kita tengok kilat di langit. Bukan dia duduk lama kan? Habis. Sementara orang yang berdosa ni sampai beratus-ratus tahun lah nak lintah tu. Ha? Beratus-ratus tahun. Dia seperti kilat. Dia dah layak untuk masuk mana-mana syurga. Terbuka ke 88 pintu syurga. Jangan bayang pintu syurga ke pintu rumah kita tak? Besar, terbuka ke 88-nya. Anak-anak bidadari menanti. Pakat berebut. Panggil main masuk. Yang ni panggil masuk sini, yang ni panggil masuk sini. Ke 88 pintu syurga terbuka luas untuk Abu Bakar As-Siddiq. Dia tak masuk mana-mana pintu. Dia tak masuk mana-mana pintu. Dia tunggu di taman. Lepas satu taman ke satu taman, dia bawa dia. Lepas satu taman ke satu taman. Dia kata dia tak akan melangkah ke mana, dia tak akan menjamah apa selagi Rasulullah tak sampai. Rasulullah pula takkan masuk kepada mana-mana syurga selagi tak selesai hisab umat dia. Ha? Rasulullah cinta kepada umat. Ha? Melebihi cinta pada diri sendiri. Abu Bakar mencintai Rasulullah melebihi cinta pada diri sendiri. Itulah manusia yang hidup dengan cinta. Dan apabila selesai, Rasulullah pergi tengok kenapa tak masuk, padahal dah lama dah dia sampai. Ha? Bukan kata dia sampai 2-3 jam. Mungkin beratus tahun. Ha? Kenapa dia tak masuk? Aku takkan langkah. Dia nak ikut Rasulullah ke mana juga Rasulullah. Ada sebab tu dia tak akan berpisah ketika hayat dan ketika mati. Tengoklah waktu mana dia nak wafat. Dia minta kepada Sayyidatina Aisyah, kebumikan aku bersebelahan dengan dia. Letakkanlah kepadaku di bahunya untuk kusandarkan Allah. Nah, hebatnya cinta doa sahabat. Ni yang kata bercinta kerana Allah ni. Nah, letakkan kepadaku di bahunya untuk kusandarkan kepada dia. Dia sakit pun dia minta izin kepada Sayyidatina Aisyah untuk diletakkan dalam bilik tu. Nak sakit dalam bilik. Dia sakit dia pergi duduk rumah Aisyah nah. Walaupun isteri dia ada ketika tu dia nak duduk rumah Aisyah. Sebab apa? Sebab dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depa ni pasal depa tengok secara asli tu, secara nyata, maka lahirlah perasaan yang sedemikian. Abu Bakar As-Siddiq pernah dipukul beramai-ramai oleh kaum musyrikin ketika dakwah di Kaabah. Perincian kisahnya adalah seperti mana yang direkodkan oleh Ibnu Katsir di dalam Bidayah wal Nihayah. Aisyah bercerita, ini cerita secara ringkas nah. Yang mana kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seramai 38 orang berkumpul, Abu Bakar menyatakan keinginannya untuk menzahirkan dakwah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Abu Bakar, kita ni masih sedikit." Abu Bakar terus menyebutkan keinginannya sehingga dakwah ini benar-benar dizahirkan secara terang. Okey, baca secara ringkas nah, nanti puan-puan balik baca rumah. Dia cerita macam ni, nah. Mereka berkumpul di dalam Masjidil Haram. Nah, berada di Kaabah. Bilangan yang tak ramai. Ada hanya 38 orang saja. Lepas tu bangkit Abu Bakar ni, dia punya semangat memang berkobar-kobar, nak ajak lagi. Panggil orang. Mau tak kita panggil orang tu? Mau tak kita panggil orang ni? Rasulullah kata jangan lagi. Kita sikit. Nah, bahaya. Ni ganah-ganah ni ada dalam ni. Lepas tu dia kata, bolehlah. Jangan lagi, dia kata. Jumlah kita terlampau sedikit, aku bimbang sekali orang pukul. Ha? Jadi bila dia minta keizinan kali ketiga, baginda sallallahu alaihi wasallam bagi keizinan.
dia pun bangkit. Bila dia bangkit, dia serulah. Wahai ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Tubu ilallah. Kembalilah kamu kepada Allah. Kemudian dia bacalah surah Al-Ikhlas tu. Katakan olehmu ya Muhammad, Allah itu tunggal lagi esa. Tak ada lah hak yang banyak-banyak ada di atas Kaabah masa tu. Di atas Kaabah terlalu banyak bilangan berhala-berhala yang disusun. Lepas tu, bila dia selesai baca, dia tangkap dia pukul. Ramai-ramai pukul dia. Termasuklah di kalangan para sahabat yang ada 38 orang tu. Dan dia ni punya pertahan diri dia. Dia sebenarnya dia nak jaga Nabi. Bila dia tahan diri dia, dia angkat dia, dia letak di satu sudut. Ini dalam syarah, yang kata syarah Nihayah, yang diceritakan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni ulama mufassirin yang paling hebat sekali. Ibnu Katsir lah. Dia kata dia dibawa ke sudut Masjidil Haram, lalu dipukul sampai tak kenal muka dia tang mana. Tak tahu, mungkin pecah. Cuma yang nampak hanya batang hidung. Nanti balik di rumah baca sendiri. Saya nak contoh terus. Okay? Yang hanya ada nampak batang hidung dia saja. Dan bila kena pukul terlampau teruk, tak sedar diri. Kita kata kena pukul sampai koma ni. Sampai tak sedar diri. Bila tak sedar diri, orang tinggal. Orang ingat dia mati. Bila mana di antara yang memukul Abu Bakar adalah orang yang menerima pukulan yang paling dahsyat sekali, yang paling teruk sekali pukul dia, Utbah bin Rabi'ah, si fasik. Kita tengok muka surat 9. Si fasik Utbah bin Rabi'ah memukulnya dengan sepasang kasut yang bersadar besi dan merosakkan muka Abu Bakar. Pukul muka dia dengan kasut yang bersadar besi. Dan di kasut tu dia salut dengan besi. Kepala depan tu. Katok dengan besi muka dia. Apa jadi? Pecah. Dia kan kurus. Tulang pipi dia yang naik tu. Pecah muka-muka dia. Sehingga dikatakan tidak dikenali wajah Abu Bakar melainkan hidungnya saja. Yang tu dia nampak. Okey, kemudian dia kan Bani Taim. Bani Taim ni dah tengok dah teruk sangat. Masuklah Bani Taim ni menjadi di antara pendamai. Antara puak yang sedang bergaduh. Jadi Bani Taim pun relai. Tengoklah Abu Bakar. Mereka pun bawa Abu Bakar, bawa balik kepada tamak dia. Dia bawa balik kepada ibunya. Jika Abu Bakar ni mati, saya kami akan bunuh Utbah bin Rabi'ah. Kata ketua Bani Taim ni, ketua Bani Taim penghulu lah. Kalaulah kata Abu Bakar mati dengan sebab hangpa pukul, kami nanti patah balik bunuh Utbah bin Rabi'ah. Okey, baik. Siapa dia Utbah bin Rabi'ah? Ingat tak? Saya pernah cerita dah pasal Utbah bin Rabi'ah ini. Pemilik kebun anggur di bandar Taif. Ingat kan? Yang bagi Rasulullah makan buah anggur dan juga minum air susu. Seorang laki-laki yang pernah berkali-kali menzalimi Nabi SAW. Tapi waktu Nabi merawat luka di bandar Taif, dia hantar buah. Kesian tengok. Luka parah. Berapa kali dah Muhammad ni tumpah darah. Dan mereka ni, bila mana direlaikan oleh Bani Taim, mereka kali kepada Rasulullah. Mereka pukul Rasulullah. Tetapi pukulan mereka kepada baginda SAW dihadang oleh para sahabat yang lain. Jadi sahabat lain yang luka parah. Rasulullah kena juga. Tapi sahabat lain yang luka parah sebab dah jadi perisai kepada Nabi SAW. Kemudian bila mereka patah balik, pergi nak tengok Abu Bakar sedap tak sedap. Ingat dia sedap. Petang baru sedap. Tak sedap diri daripada pagi lepas kena pukul. Petang baru sedap. Jadi perkataan pertama yang keluar. Bila dia terjaga daripada pensan yang begitu lama. Apa yang dia tanya? Ma fa'ala Rasulullah. Itulah kalam pertama yang dia tanya. Apa jadi pada Rasulullah? Apa jadi pada Rasulullah? Yang kata Bani Taim menutup mulut Abu Bakar dengan banyak. Jangan banyak kata-kata mereka. Akhirnya mereka beredar. Tutup mulut dia. Tutup mulut dia. Mengarahkan kepada Ummu Khair. Ummu Khair ni mak dia untuk memberi makan dan minum. Tak apalah. Jangan bagi dia sebut dah pasal Muhammad. Kami tak mahu dengar dia disebut pasal Muhammad. Sebab apa?
Sebab nama tu lah dia kena pukul sampai teruk macam ni. Mak tu minta tolong lah dekat ketua puak ni. Nah, ketua suku. Minta tolong Abu Bakar ni teruk sangat. Bila dia balik mat. Bila dia celik mata perkataan yang dia tanya. Ma fa'ala Rasulullah. Apalah yang jadi dekat Rasulullah. Padahal dia tu separuh mati. Dia cari Rasulullah. Nah, dalam kesakitan dia. Sebab itulah ketua suku dia tutup mulut dia. Dah jangan sebut dah. Jangan sebut dah. Pesan kat mak dia. Jaga dia elok-elok, bagi makan, bagi minum. Rupanya dia tak mau makan, dia tak mau minum. Selagi dia tak tahu khabar Nabi SAW. Dia tanya lagi, nah, waktu mak dia nak suap dia, minum ayak. Ma fa'ala Rasulullah, dia tanya mak dia. Apa jadi dekat Rasulullah? Tapi ibunya menjawab, aku tidak tahu tentang keadaan sahabatmu itu. Aku tak tahulah, mak dia kata lah. Lalu Abu Bakar meminta, pergilah bertanya Ummu Jamil binti Al-Khattab tentang keadaan baginda. Pergi tanya Ummu Jamil. Ummu Jamil binti Al-Khattab. Siapa dia ni? Adik perempuan Saidina Umar Al-Khattab yang ketika itu dah masuk Islam tetapi secara rahsia. Ni yang cerita dia lah di antara yang Umar Al-Khattab bubuh penampang tu. Nah, dengan sebab membaca kalamullah. Dia masuk Islam secara rahsia. Jadi, dia masuk Islam melalui tangan siapa? Tangan Abu Bakar juga. Dia kata dekat mak dia, pergi tanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ni, gelaran anak dia nama Jamil. Jadi pergi tanya sak mak Jamil tu. Nama dia sebenarnya Fatimah lah. Nama dia Fatimah. Dia tanya Ummu Jamil, apa abang Rasulullah? Jadi bila pergi tanya, mak tu pergi tanya. Mak Abu Bakar dengan Ummu Khair, ingat tak? Ummu Khair dengan Ummu Jamil, kedua-duanya tak sama. Tetapi berjiran. Berjiran. Apabila bertemu, Ummu Khair bertanya, Abu Bakar bertanya kepadamu tentang keadaan Muhammad bin Abdullah. Apakah keadaannya? Tapi Ummu Jamil berkata, aku tak kenal Abu Bakar ataupun Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau kau bawa aku bertemu anakmu, mungkin aku boleh bantu. Ummu Jamil ni takut nak zahirkan keislaman dia. Bila mana Ummu Khair mai, dia kata anak aku tanya. Nah, apa khabar Muhammad bin Abdullah? Tak kenal. Sebab apa? Waktu ni Rasulullah kata menjaga nyawa lebih penting daripada menjaga agama. Sebab menjaga nyawa itu wajib. Jadi dia kata, aku tak tahu, aku tak kenal. Tapi yang bawa lah aku berjumpa dengan anak hang. Mungkin aku kenal anak hang kot. Rupanya dia nak sembang secara rahsia dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Ummu Khair ni pun bawa lah Ummu Jamil ni bertemu dengan Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Berjalanlah Ummu Jamil bersama Ummu Khair jumpa Abu Bakar yang sakit parah. Ummu Jamil mendekatinya dan berkata dengan suara keras, "Wallah, inna qauman nalu hadza minka la ahla fisqan wa kufrun. Ini la arju an yantaqimallahu laka minhum." Demi Allah, sesungguhnya orang-orang yang memperlakukanmu seperti ini adalah benar-benar fasik dan kufur. Aku mengharap daripada Allah agar membalaskan untukmu perbuatan mereka. Dia tengok Abu Bakar, dia terkejut. Terkejut sebab keadaan dia sampai tak kenal muka. Teruk. Jadi dia terus satu cacian yang dilemparkan. Siapa punya kerja buat ni? Aku sumpah dia. Dengan nama Allah. Agar orang itu menjadi fasik dan kufur dan akan menerima balasan daripada perbuatan mereka tu. Abu Bakar ni tak mahu cerita banyak-banyak. Terus dia tanya, apa yang terjadi pada Rasulullah? Ummu Jamil ni berkata, ini ada ibumu. Ia mendengar. Rupa-rupanya dia kenal Rasulullah tu siapa. Dia kata, ni Muhammad ada dekat ni. Dia duduk dengar ni, kita nak sembang ni. Apa jawab Abu Bakar? Ia tidak berbahaya bagimu. Mak aku ni baik. Ummu Jamil lalu mengkhabarkan Rasulullah sihat dan baik. Di mana beliau? Tanya Abu Bakar. Di rumah Ibnu Arqam. Jawab Ummu Jamil. Abu Bakar berkata, Inna Allah alayya anna la azuqu ta'aman wa la ushribu syaraban hatta ati Rasulullah. Allah bersamaku. Aku tidak akan merasa sebarang makanan atau menjamah sebarang minuman sehinggalah aku bertemu Rasulullah. Aku takkan makan, aku takkan minum sampai aku jumpa dengan dia. Aku punya dia tak mau makan, dia tak mau minum. Dia nak pastikan keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam itu selamat dan sejahtera.
Kedua-duanya menahan Abu Bakar sampai keadaan sepi. Sampai keadaan sepi dan manusia tenang. Malam. Sampai waktu malam. Mereka memapahnya keluar hingga membawanya bertemu dengan Rasulullah SAW. Ummu Jamil dan Ummu Khair terpaksa papah sebab dia tak boleh berjalan. Mereka pukul, diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam syarah Bidayatul bahawasanya tapak kaki Abu Bakar As-Siddiq itu ditusuk dengan besi. Menyebabkan dia tak boleh jalan. Kita kalau kena tikam paku pun sudah nak bertusuk dengan besi. Dan begitu juga pada anggota lutut dia. Dia kurus memang tulang lutut dia tu sampai terkeluar. Dia tak boleh jalan. Tapi dia tetap Nabi jumpa dengan Rasulullah SAW. Nampak macam mana dia tak mau makan, tak mau minum. Mak tak mau, mak dia terpaksa bawa juga. Dia dipapah oleh kedua wanita itu tadi. Bawa bertemu dengan Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah langsung merangkul Abu Bakar dan menciumnya. Hal itu diikuti kaum muslim. Rasulullah sangat terharu padanya. Sampai di rumah Al-Arqam, jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tengok daripada jauh. Ummu Jamil dan Ummu Khair ni sedang memapah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah terus dipeluk dia. Baginda merangkul dan menciumnya. Cium pada bahagian dahi yang luka parah tu. Diikuti oleh para sahabat yang lain. Paling teruk dipukul adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebab dia berani. Orang lain tak berani nak zahirkan. Bila Rasulullah peluk dan cium dia, kerana Rasulullah sangat terharu padanya, Abu Bakar berkata, demi bapa dan ibuku, wahai Rasulullah, aku tidak tertimpa apa-apa kecuali apa yang ditimpakan orang fasik itu pada mukaku. Aku tak ada apa-apa ya Rasulullah. Tak jadi apa pun dekat aku. Yang tengok ni sikit saja. Orang-orang fasik tu buat. Sikit saja, tak banyak mana. Kemudian Rasulullah pandang kepada ibu yang bawa dia tu. Ini ibuku sangat baik pada anaknya. Ni mak aku ya Rasulullah, Ummu Khair. Dia baik, dia kata. Dan kau adalah orang yang diberkati, maka ajaklah ia beriman kepada Allah. Dan doakanlah pada Allah untuknya. Dia kata, mak aku ni baik sangat. Dia kata, aku nak dengan keberkatanmu ya Rasulullah, ajaklah ibuku ini masuk kepada agama Allah. Dia nak Rasulullah Islamkan mak dia. Walhal dia boleh Islamkan mak dia, tapi dia nak keberkatan daripada lidah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ni mak aku, dia baik sangat. Kan bapak dia orang terakhir sekali masuk Islam. Dan mak dia di antara orang yang al-awwalun was-sabiqun. Dia kata dengan keberkatanmu, dia kata ajaklah dia masuk kepada agama. Dia kata dan doakanlah pada Allah untuknya. Moga dengan doamu Allah menyelamatkan dia daripada neraka. Kemudian Rasulullah SAW mengajaknya beriman kepada Allah. Dan ia pun masuk Islam. Alhamdulillah. Dia rasa senang hati sebab apa? Sebab akhirnya mak dia Islam di tangan Nabi SAW. Yang mana pada ketika itu dia cuba ajak ayah dia, ayah tolak. Dia ajak ayah tolak. Dan beberapa kali dia cuba ajak ayah dia berjumpa dengan Nabi SAW. Ayah dia tak bagi peluang sebenarnya. Kalau jumpa dengan Nabi, boleh Islam. Tapi tak bagi peluang kepada diri sendiri untuk bertemu dengan baginda SAW. Maka dengan sebab itu dia terus menerus menolak Islam sampailah kepada tahun ke-8 Hijrah. Sampai dia berpindah lah. Dan Ummu Khair ni di antara yang dihantar awal oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk berhijrah ke Madinah. Bila orang pakat berpindah, dia kata kepada mak dia, mak kena keluar daripada bumi Mekah ni, kita dah tak selamat. Bahkan kita dah sampai kepada saat kebuluran. Dia kata kepada mak dia, mak kena pindah. Nak pergi dengan siapa? Mak dia tanya. Nak pergi dengan siapa? Dia kan tak pergi. Dia takkan bergerak selagi Rasulullah tak bergerak. Walaupun dia sayang macam mana dekat mak dia, tapi cinta dia kepada Rasul melebihi cinta kepada ibu dia. Tahu dia kirim mak dia kat siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata mak dia ni malam tak nampak. Malam tak nampak. Kita malam tak nampak sebab silau lampu. Mak dia ni memang rabun.
Bila malam tak nampak jalan, dia pun berpindah pada waktu malam. Lari daripada buruan puak-puak musyrikin. Kalau dapat kat puak musyrikin, dia pun kena tangkap dan diazab, kemudian baru dibunuh. Jadi dia nak kirim mak dia ni dekat siapa? Mak dia tak nampak. Mak dia kata kalau jalan siang bolehlah mak nampak lah. Kalau malam mak tak nampak. Itulah bahasa sembang cara kita lah ni nak. Dan bila mana dia kata tak apa, dia kata ada sahabat yang nak berpindah siang. Siapa dia? Umar Al-Khattab, satu-satunya sahabat yang berani keluar pada waktu siang. Dia sambil dia naik kuda, dia kata siapa yang halang aku hari ni, keluar mai. Tak sayang kat anak bini dia nak jadi balu, anak dia jadi yatim. Keluar mai halang aku. Siapa pun tak berani halang. Dia bila dia pergi. Rupanya dia bawa Ummu Khair. Nah, dia bawa Ummu Khair. Kata Abu Bakar, jagalah dia seperti kamu jaga ibumu. Dia seorang wanita yang paling terbaik. Dia adalah wali di antara wali-waliku. Jaga mak dia baik-baik, dia kata. Sebab aku tak boleh nak bawa dia. Rasulullah pun diancam bunuh. Macam mana nak bawa dia? Dan Rasulullah selagi tak dapat suruhan ataupun perintah untuk berpindah, Rasulullah tak pindah. Jadi dikirim kepada Umar Al-Khattab. Umar bawa dengan selamatnya perjalanan. Orang kuat, orang hebat lagu Umar ni menjaga segala kebajikan Ummu Khair sepanjang perjalanan. Dan kata Ummu Khair di dalam syarah Bidayah tu, dia katanya, aku tak pernah rasa aman berjalan dengan siapa-siapa pun sebelum ni, sehinggalah aku berjalan dengan Umar. Cukup senang. Rasa perjalanan jauh pun cepat sampai. Dia jaga sungguh amanah yang dititipkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, baik. Semasa Nabi SAW berhijrah ke Mekah, ke Madinah pada tahun 622, hanya beliau seorang yang dipilih menjadi pendamping Rasulullah. Selain dibantu Abdullah bin Uraiqid dan Amir bin Furairah. Furaihah, bukan Furairah, apa betulnya? Fuhairah, sebenarnya Furaihah. Yang dahulunya seorang hamba tetapi dibebaskan oleh Abu Bakar. Oleh itu Amir bin Fuhairah digelar Maula Abu Bakar. Okey, Furaihah. Yang mana dia kata Rasulullah SAW memilih Sayyidina Abu Bakar menjadi pendamping, peneman sepanjang perjalanan hijrah Nabi SAW ke bumi Madinah dengan dibantu oleh Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid masa ni dia masih lagi tak Islam. Tapi bernama Abdullah dah. Kan daripada di kalangan musyrikin banyak nama Abdullah. Dia sebagai penunjuk jalan. Sementara Amir bin Uraihah ni, Amir ni hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq, tukang bawa makanan. Banyak manalah nak boleh bawa makanan dengan dua tangan. Bukan ada kereta pun. Dengan dua tangan berpindah sambil bersembunyi-sembunyi. Jadi jalan yang ditunjuk oleh Abdullah bin Uraiqid ini adalah berjalan pada waktu malam. Siang berhenti rehat kerana panas yang teramat sangat. Rasulullah SAW mengahwini anak perempuan beliau iaitu Aisyah tidak lama selepas perhijrahan ke Madinah berlaku. Sebagian pendapat menyatakan bahawa Nabi mengahwini Aisyah ketika baginda berumur 50 tahun sebelum berlaku hijrah. Dengan ini Abu Bakar telah menjadi sahabat Nabi sekaligus bapa mentua Rasulullah. Pernah menjadi kaya, dia juga dikenangi kerana biasanya membebaskan beberapa hamba yang beragama Islam daripada Tuhan mereka. Baik, termasuk Bilal bin Rabah. Yang mana oleh kerana terlalu menyayangi Nabi SAW, dia nak ada hubungan tali persaudaraan yang rapat dengan Rasulullah, maka dia nak jadi bisan kepada Nabi SAW. Jadi dia hantar Sayyidatina Aisyah untuk meminang Nabi SAW. Diceritakan di dalam beberapa kitab sirah. Dia suruh waktu tu Aisyah baru berusia 6 tahun. Dia suruh hantar kurma, tapi kurma tu kurma muda, di dalam satu bijana, satu bekas, ada 6 biji. Dia kata kepada Aisyah, dalam sejarah merakamkan dua pendapat. Ada kata Rasulullah kahwin ketika umur 50. Ada setengah mengatakan Rasulullah SAW berkahwin umur 53. Namun Ibnu Ishaq
mengatakan umur Rasulullah 53, Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah di Madinah. Masa yang dia suruh hantar 6 biji kurma tu di Mekah. Rasulullah tolak peminangan tersebut dengan satu kata-kata kepada Sayyidatina Aisyah, kurma ni muda sangat. Kurma ni muda sangat. Aku tak boleh makan dia lagi. Itu kata-kata balaghah, kata-kata kiasan daripada Rasulullah untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tak malah kata tak mahu nak kahwin, muda sangat. Dah. Dia kata kurma ni terlalu muda dan aku tak boleh makan dia. Jadi Aisyah ni bawa baliklah 6 biji kurma tu kepada ayah dia. Dia kata, Rasulullah kata kurma ni muda sangat. Jadi tahulah Abu Bakar yang pinangan itu ditolak. Sebab apa tau yang dia nak bagi Rasulullah kahwin awal sangat? Sebab dia tengok Rasulullah menangis sangat. Menangis sangat dengan kehilangan Sayyidatina Khadijah. Jadi cara macam mana dia nak hiburkan Rasulullah? Dia tak boleh nak duduk dengan Rasulullah 24 jam. Jadi dia nak Rasulullah ada pendamping yang tukang menghiburkan. Maka dia kata tak apalah, bagi anak kecil dia nak bagi kahwin. Dan pada rangkaian-rangkaian sirah melakarkan, bila sampai di Madinah baru Rasulullah terima pinangan tersebut. Barulah dia kahwin dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Perkahwinan itu Sayyidatina Aisyah agak lebih dewasa. Dan Rasulullah tak mempergauli Sayyidatina Aisyah sehinggalah Rasulullah nampak kematangan seorang wanita. Ada yang mengatakan umur dia 12 tahun barulah dia digauli oleh Nabi SAW. Waktu berusia 9 tahun, Rasulullah kahwin dengan dia, dia pergi ambil, dia tengah duduk main. Dia bawa balik, dia main dia hias dia. Dia rasa pelik, dia heran pasal apa dia tengah duduk main dengan kawan-kawan dia, pergi ambil. Dia kata ni ayah hang suruh main ambil. Suruh hiaslah pengantin kot. Dan bila sampai dia kepada Rasulullah, Rasulullah tak mempergauli dia. Sebaliknya Rasulullah lebih banyak bermain dengan dia, budak-budak. Itu di antara sedikit sejarah perkahwinan Nabi SAW dengan Sayyidatina Aisyah. Rasulullah ni orang baik, selalu dipinang oleh orang-orang yang berkendakkan kepada Nabi SAW. Wallahu'alam. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan di sini lagi tak? Tak kan? Ada di sini lagi. Tapi minggu depan hari apa nak? Hari cuti kan? Tak apa kot nak? Kita kerja pun. Cuti pergi lah. Hari-hari cuti kan? Saya yang kerja. Okey. InsyaAllah minggu depan ada lagi nak. Lepas 7 bulan insyaAllah ada lagi. Wallahu'alam. Okey, semalam agak kecoh nak. Apabila pemilihan tentang 1 Zulhijjah. Agak kecoh. Dunia Malaysia lah. Macam mana kecohnya yang 1 Syawal, hak terkejut terempak tu. Ni pun semua duk target. Kita duk guna alif falak yang orang kata. Kan? Orang kata raya Sabtu. Tengok kalender hari Ahad. Kita yang jadi keliru lah. Kita jadi keliru. Mana satu betul? Alah, kata alif falak tak bertauliah. Raya Syawal hari tu kan awal sehari. Yang ni Zulhijjah pun kena awal sehari. Itu alif falak tak bertauliah. Kita lah. Jadi bila lah jadi macam tu, pakat bertengkar pula. Pasal apa Malaysia ni? Sedangkan 10 Zulhijjah tu haram berpuasa. Ni dia nak puasa pula. Dia nak puasa juga lagi. Pasal bila dia jadi 9 Zulhijjah. Kita panggil hari ukhuh. Haram pula. Ada yang buat pula fatwa kata haram siapa puasa. Hari ukhuh dengan sebab apa? Sebab Mekah dah raya. Mekah dia nak raya, biar dia raya lah. Walaupun kita satu agama. Satu Tuhan. Tapi dia di bawah pemerintahan. Kita kena ikut pemerintah.
pada pengkajian ahli-ahli falak, dah dia kata, bukan hari ni 1 Zulhijjah, esok 1 Zulhijjah, terimalah. Jangan kita yang tak ada ilmu ni nak pergi bertengkar. Ni ada yang bertengkar lah. Kita kalau nak bertengkar, macam orang kata serbu tak pakai helmet, bengkak kepala. Ha? Mereka tahulah, mereka ada kira-kira, mereka ada, itu yang dikatakan, penetapan hari bulan berdasarkan ru'yah dan hisab. Hampa belajar ke bab ru'yah dan hisab? Tak belajar, hampa belajar dengar cerita orang saja. Dah lah, mereka lah kata, mereka tu siapa? Bukan ahli falak, ahli felak kot. Dan jangan dengar cakap orang dah. Tolonglah. Hati kita ni mudah ikut cakap orang. Nah, kalaulah kerajaan kita, tu dia kata bisultan. Nah, depa pun bukan senang-senang nak berkeluar fatwa. Depa dah pergi cerap anak bulan, dah kaji berapa minit, berapa saat semua. Kemudian bila dia dapat keputusan, pi buat persembahan kepada Yang di-Pertuan Agong, bermusyawarah mufti-mufti dan ahli falak, baru letak hari. Mai-mai kat kita yang tak reti apa ni, komplain je datang. Nah, berbunyi. Nah, semalam berbunyi macam-macam yang berbunyi. Lepas tu kena hak yang rajin, hak yang tera-tera kita, hak makcik-makcik lalu kita ni nak puasa. Dia kalau nak, dia nak puasa je. Kan apa? Tak kisahlah bila pun dia nak puasa. Ni sebenarnya bila ni nak puasa ni? Esoklah 1 Zulhijjah. Tapi kalau puasa ni boleh tak? Awak pula tak boleh. Dapat sunat kah? Dapat sunat Khamis. Siapa pun nak. Okay, ni ada jadual lah. Jadual baru untuk bulan Julai. Mungkin nanti Kak Ma nanti edarkan dalam grup lah. Untuk sahabat-sahabat. Untuk rujukan. Minggu depan Umar. Bukan Sabtu. Khamis minggu kedua. Mana Kak Yati mai ah? Ya Kak Yati. Minggu depan. Kan? Kita kan kami minggu kedua kan? Nah? Salah. Nah? Jadi minggu depan di sini lagi nah? Setiap Khamis minggu kedua nah? Ya, lepas raya haji insya-Allah dah. Wallahualam. Ada soalan nak tanya? Ya. Wukuf, okey. Okey, baik. Niat puasa wukuf. Niat puasa wukuf. Nak niat hari Jumaat ke hari Sabtu? Sebab tahun ni untung siapa yang dapat berhaji. Untung sangatlah. Daripada dapat haji akbar kan? Berwukuf pada hari Jumaat. Nah, kita yang di Malaysia ni nak niat wukuf tu, nak niat puasa Arafah hari Jumaat ke hari Sabtu? Niat hari Sabtu. Nah, niat hari Sabtu. Sebab hari Jumaat tu kita baru taroyah. Nah, 8. Sunat puasa juga. Pula kata, sekurang-kurangnya, kalau malah sangat nak puasa, ambillah 8 dan 9. 8 pun tak larat, ambil 9 saja. Pun jadilah. 9 pun tak larat, tak usahlah puasa. Makanlah dan minumlah. Jangan berkelahi sudah. Itu je. Okey, niat ni, saya kata yang terbaik, yang diajar oleh Nabi SAW, niat puasa, sahaja aku puasa sunat bulan Zulhijjah. Tak payah sebut 1, 2, 3 sampai 9, tak payah sebut. Okey, itu niat yang terbaik, sahaja aku puasa sunat bulan Zulhijjah. Okey, mungkin ada yang guru diajar sebut 1 Zulhijjah, esok 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, boleh. Boleh kalau nak sebut 1, 2, 3. Tapi kita kan nak beribadah, nak beramal mengikut yang paling afdal. Paling afdal, jangan sebut 1, 2, 3, 4, 5, jangan sebut. Sebut Zulhijjah. Jadi rajin puasa, tak rajin buka. Okey, wallahualam. Ada soalan lain? Lepas raya? Kita raya hari Ahad. Isnin tu cutilah, no? Kau nak sembelih lembu, kau nak makan lembu ke? Selasa insya-Allah. Selasa insya-Allah.
Ya. Bina, ada apa saya sudah dulu nak. Mohon ampun dan maaf. Okey, ada yang tanya. Ada yang tanya. Berkenaan dengan potong kuku hari ni last. Yang masuk korban saja. Yang tak disunatkan potong kuku. Yang masuk korban. Hak tak masuk tu, potonglah dengan kepala-kepala pun tak ada masalah. Yang masuk korban je. Disunatkan untuk tidak potong kuku bila mula dia maghrib ni. Lah ni boleh potong dulu. Potong lagi. Saya sementara nak tunggu 10 pakai berelung lah keluar kuku pun jadi boleh. Okey. Kalau kata nak potong rambut ke, hari ni boleh potong lagi. Kamek cantik tau kalau kita potong rambut. Potong-potong jadi segak terus. Ya. Kak Jamilah silakan. Okey, boleh tak kalau kita nak niat qada? Itulah yang lagi afdal kalau kita ada qada. Paling afdal niat qada. Sebab kita ada hutang. Kita dapat sunat 2 dalam 1. Cantik sangat tu. Kalau yang ada hutang, niat qada paling baik. Tapi dah niat qada tu dia jadi satu kewajipan lah. Wajib. Bina? Ada apa nak? Tak ampun, minta maaf. Apa dia? Niat qada ni apa tak payah niat qada? Tak payah sebut. Tak payah sebut. Tapi kalau nak sebut pun boleh. Kalau tak mau sebut pun tak apa. Kita niat saja aku puasa qada esok hari kerana Allah Ta'ala. Dia dapat sekali sunat Zulhijjah. Tak sebut pun tak apa. Tapi kalau nak rangkai sebutan, boleh. Boleh kita rangkaikan sebutan. Sahaja aku puasa qada Ramadan esok hari berserta dengan sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala pun boleh. Bina? Ya, satu lagi. Ya, Kak Sarah. Apa dia? Saya baca. Doa apa ni? Doa apa? Doa awal tadi kan saya baca. Yang saya baca bila ni? Tak baca lagi ni. Okey, yang saya bagi makna dekat Kak Sarah tu ke? Bukan dia. Doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah yang tu ke? Itu? Okey, tak apa. Tak lagi. Tu no? Tak apa, sekali kalau ada. Saya doa berbeza-beza ikut hari dah. Sekali kalau ada, Kak bagi tahu. Nanti WhatsApp saya nanti bagi tahu. InsyaAllah. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf, zahir dan batin. Lalu ialah hari-hari yang teristimewa, tidak ada hari yang paling istimewa selain daripada 1 hingga 10 Zulhijjah. Hari yang paling istimewa. Sehingga kan Allah Ta'ala merakamkan dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashr. Bermula waktu fajar pada 10. Pada hari yang ke-10. 1 sampai 10 Zulhijjah. Fajar hari itu adalah hari yang paling terbaik. Jadi bangunlah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Andai kita tidak terpilih untuk melakukan ibadah puasa, maka carilah ibadah-ibadah yang lain seperti istighfar, zikir, bersedekah dan juga berselawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin,
waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih semua. Terima Salam. kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima Terima kasih. kasih. Oke, bye-bye. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.